mereka cuba untuk paling tidak sebaik mungkin dapatkan cerita-cerita, kisah-kisah daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak buktikan bahawa di sana dalam Quran dan juga dalam hadis yang sahih pun terdapat banyak kisah-kisah yang sahih, yang gaib, yang ajaib, yang pelik-pelik, yang boleh dijadikan modal ceramah dan orang suka dengar, insya-Allah, di samping ianya adalah hadis-hadis riwayat yang sahih. Jadi itu kita punya perjuangan lah. Kita bukan kata tak boleh cerita langsung, mesti cakap benda-benda serius, tak. Boleh cerita. Tapi pastikan cerita itu cerita yang benar-benar ada dia punya sandaran daripada sumber wahyu. Kalau kata cerita tu cerita betul-betul cerita rekaan, kena bagi tahu ni cerita rekaan. Dia jadi masalah bila cerita rekaan, cerita yang tidak ada asal usul tapi dinisbahkan sebagai urusan agama. Didakwa daripada tokoh sekian-sekian yang bawa cerita yang kadang-kadang tu bercanggah dengan Al-Quran dan hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuba kita tengok kisah yang keempat ini. Kisah yang keempat ini juga adalah kisah kejadian di hari kiamat lah, ataupun akhirat. Akhirat kelak. Iaitu peristiwa yang berlaku di sana, di akhirat. Kerana itu cara Syekh kita susun ni, dia susun semua kisah-kisah yang awal ini, kisah yang akan berlaku di Yaumil Mahsyar khususnya. Ataupun dalam syurga. Nanti kita akan jumpa banyak kisah-kisah yang pelik-pelik, yang luar biasa tentang syurga dan neraka itu sendiri. Ada syurga olok kepala, ada batang tekak, ada telinga, ada hidung, ada mata, dan neraka bercakap. Sudahlah tu. Ada di sana syurga bergaduh, berdebat dengan neraka. Kenapa engkau masuk dalam kau ni orang soleh je, aku masuk orang jahat-jahat je. Neraka tak puas hati dengan syurga. Itu kita kata banyak cerita yang pelik-pelik, yang gaib, yang ajaib daripada hadis-hadis sahih tu. Jadi kenapa ustaz-ustaz kita tak banyak, dulu-dulu tak banyak ambil? Sebab mereka tidak, orientasi pembelajaran mereka dan ceramah-ceramah mereka tidak membawa masyarakat kepada qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ubahlah benda tu. Kita nak kata supaya mereka lepas ni lebih memfokuskan cerita-cerita yang dapat dipertanggungjawabkan, cerita-cerita yang confirm ada sumbernya daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok kisah yang keempat ini, terjemahannya aku lakukan sesuatu yang tidak tertulis di sana. Dalam kisah yang lalu, ketika mana orang tu dah semua dosa belaka dia bawa, Allah Ta'ala tanya dia, afalaka uzrun azzalamaka katabatil hafizun, afalaka uzrun. Berapa soalan, 2-3 kali Allah Ta'ala tanya. Betul, mungkin kamu uzur, mungkin kamu dizalimi, ada benda yang kamu buat, amal kebajikan yang tak ada tertulis di sana, kiraman katibin, penulis aku tak tulis. Tu punya keadilan Allah. Kes ni pula istimewa lagi, istimewa lagi. Cuba kita tengok. Baik, saya baca dia punya ni. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu akhir ahli al-jannati dukhul al-jannah wa akhir ahli an-nari khurujan minha. Rajulun yu'ta bihi yawm al-qiyamah fayuqalu i'ridu alayhi sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha. Fatu'radu alayhi sigharu dhunubihi fayuqalu 'amilta yawma kadha wa kadha kadha wa kadha wa 'amilta yawma kadha wa kadha kadha wa kadha. Fayaqulu na'am la yastati'u an yunkira wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tu'rada alayhi. Fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Fayaqulu rabbi qad 'amiltu asya'a la araha hahuna falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuhu. Ni penting ni. Dhahika hatta badat nawajizuhu, ini penting. Nanti kita akan bincang.
Baik, disebabkan yang bahasa Arab tak boleh dibaca, kita minta baca yang bahasa Melayu. Kak Liza, baca terjemahan Kak Liza. Saya besarkan sikit. Nampak tak ada? Nampak. Nampak, okey. Okay. Daripada Boleh Abu baca. Dzar daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku kenal ahli syurga yang terakhir memasukinya dan ahli neraka yang terakhir keluar daripada neraka. Lelaki itu didatangkan pada hari kiamat, lalu dikatakan kepadanya, bentangkanlah kepadanya dosa-dosa kecil yang dia lakukan dan ampunkan dosa-dosa besarnya. Lantas dibentangkan dosa-dosa kecilnya, maka dikatakan kepadanya, pada hari begini dan begini engkau melakukan begini dan begini. Pada hari begini dan begini engkau melakukan begini dan begini. Katanya benar dan tidak dapat menafikan dan mengingkarinya, dan dia takut dosa-dosa besarnya pula dibentangkan atasnya. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya telah ditukar setiap keburukan kepada kebaikan bagi dirimu. Lantas dia berkata, Tuhan, sungguh aku telah melakukan beberapa perkara yang aku tidak melihatnya tertulis di sini. Maka sesungguhnya aku, Abu Dzar, melihat Rasulullah SAW ketika ketawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Baik, masih Kak Liza. Baik. Hadis ni, kisah ni, lebih tepat lagi, ataupun konteks kita kisah lah. Rasulullah riwayat daripada Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, yang mana Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan dia dengar Rasulullah kata, siapa dia? Inni la'alamu akhir ahli jannah dukhul al-jannah. Rasulullah kata aku kenal. Rasulullah kata aku kenal orang yang terahli syurga yang terakhir masuk syurga, wa akhir ahli an-nar khurujan minha, dan ahli neraka yang terakhir keluar daripadanya. Sama ada ini orang sama, iaitu orang yang terakhir keluar neraka dan terakhir masuk syurga, ataupun Rasulullah masukkan manusia, iaitu orang yang terakhir masuk syurga dan terakhir masuk neraka. Ada konteksnya di situ tu. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Tapi dalam konteks ni Rasulullah sebut orang yang seorang lah, orang yang sama, seorang. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Seorang lelaki yang dia ni akan didatangkan pada hari kiamat, yakni depan seluruh manusia untuk diperbicarakan dia itu. Lalu dikatakan pada dia, fayuqalu i'ridu alaihi sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha. Datangkan, bentangkan kepada dia sighara dhunubihi, dosa-dosa kecil dia, warfa'u anhu kibaraha, dan juga dan ampunkan dosa-dosa besarnya. Warfa'u iaitu dia ampunkan dosa-dosa besarnya. Lalu dikatakan kepadanya, bentangkan kepadanya dosa-dosa kecil yang dia lakukan dan ampunkan dosa-dosa besarnya. Lantas dibentangkan dosa-dosa kecilnya, maka dikatakan kepadanya, yauma kadza kadza wa kadza kadza wa kadza. Inilah ni. Amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Amilta, kamu telah melakukan hari itu, hari begini dan begini dan begini dan begini dan begini. Wa amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Dan kamu telah lakukan hari begini dan begini dan begini dan begini dan begini. Fayaqulu, dia pun jawab, na'am, ya benar belaka, tak ada salah. Benar belaka, tak ada salah. Tak ada guna saya, dia pun tahu tak ada guna dia nak tak setuju ataupun nak tidak membenarkan. Kerana confirm dia tak betul lah. Akhirnya dia kata apa dia? Na'am, dia kata betul belaka. La yastati'u an yunkira. Dia kata tidak ada satu pun yang aku nak ingkar. Benar, dia kata. Dia tidak dapat menafikan dan mengingkarinya. Dan
apabila dosa-dosa kecilnya dibentangkan, kemudian dia berasa takut, apa dia? Lepas ini dosa besar dia akan dibentangkan juga. Tadi dia berasa risau lah. Siapa ni rasa risau ni? Dia tu siapa? Boleh jadi kita belaka. Boleh jadi kita lah kelak, na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala sedang menelanjangkan seluruh dosa kecil dan dosa besar kita. Wal'iyadzubillah min dzalik. Tapi di sini istimewanya, Allah Ta'ala telah kata di awal, afwa kibaraha. Dosa besar dia telah diampunkan. Tapi meskipun Allah telah mengampunkan, setelah dosa-dosa kecil dia dibentangkan, tetap dia berasa risau. Dan dia takut dosa-dosa besarnya pula dibentangkan atasnya. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya telah ditukar setiap keburukan kepada kebaikan bagi dirimu. Ada keburukan-keburukan yang dia buat dulu, dosa-dosa besar dulu, telah ditukar menjadi kebaikan. Allahu Akbar. Kita katakan, semoga kita termasuk daripada golongan orang-orang macam ni. Tiba-tiba di akhirat kelak, kita pun tak sangka. Sebahagian besar daripada dosa-dosa besar yang kita buat, na'udzubillah min dzalik, tiba-tiba jadi pahala belaka. Allahu Akbar, bahagianya kita. Kita dalam keadaan risau ni, dosa besar kita dibentangkan. Tiba-tiba dosa-dosa tu jadi pahala dah pula. Hore lah tuan-tuan. Ibu-ibu sekalian. Hore lah masa tu. Gembira tak boleh nak kata lah. Nah, kemudian katanya lagi, Allah telah mengatakan kepada dia, sesungguhnya telah ditukar setiap keburukan kepada kebaikan bagi dirimu. Bukan setakat dosa-dosa besar dihapuskan, segala yang jahat tu, segala jadi kebaikan belaka. Allahu Akbar. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya telah ditukar setiap keburukan kepada kebaikan bagi dirimu. Lantas dia bertanya, Tuhan, Rabb, sesungguhnya aku telah melakukan beberapa perkara, yakni dosa besar, yang aku tidak dapat melihatnya tertulis di sini. Dia ni, orang dah iris, orang dah padam tu dia pula lagi nak tanya. Ni kata manusia ni. Jadi pening tak habis. Di dunia pun pening, di akhirat pun pening juga. Dah Allah Ta'ala dah bagi, dah diskaun pada awak. Dosa besar pula tu, tak payah nak cerita pada semua orang. Awak pula lagi tanya, ya Allah, rasanya ada lagi ni. Tak bentang ni. Cerdik ke tak cerdik ni? Nak menggambarkan kita ni di akhirat esok sampai akhirat jenis manusia ni memang tak puas dia. Perangai tu memang Allah Ta'ala sengaja cipta manusia ni dengan perangai serakah yang tidak akan puas. Cuma lagi kita boleh kontrol ataupun tidak. Itu saja. Dah. Macam-macam lah dia komplain. Jadi setakat kita duduk atas muka bumi ni, suami komplain isteri, isteri komplain suami, biasalah. Dengan Allah Ta'ala di akhirat pun dia komplain. Bayangkan. Jadi apalah sangat kalau suami isteri komplain, anak-anak komplain pada mak ayah ke, staff komplain pada ketua-ketua komplain, pelanggan komplain kepada penjual seller komplain kepada dia punya pengedar, affiliator lah, apalah. Lebih kurang je. Bayangkan dengan Allah Ta'ala pun dia boleh komplain. Allah tak boleh nak bayang, tak boleh nak bayang. Dengan Allah Ta'ala ni tanya macam-macam lagi. Kita duk fikir nak tatap wajah Allah lagu mana pun tak selesai dah. Tak boleh nak fikirlah. Memang tak boleh fikir, jangan fikirlah. Cukup dengan memahami bahawa nikmat Allah berdasarkan apa yang Allah Ta'ala cipta. Disebutkan, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kita, dapatlah kita merasai kehebatan Allah. Dengan apa dia? Dengan melihat kebesaran Allah Ta'ala itu. Kebesaran penciptaan Allah. Tengok langit, bumi, tengok matahari, tengok binatang, subhanallah, Allahu Akbar. Tu cukup dah untuk kita tahu Allah tu satu kuasa, satu pencipta yang maha hebat, maha agung, maha sempurna dan seumpama. Segala nama-nama Allah tu lah yang maha sempurna. Asma'ullahul husna itu. Baik. Tengok ni. Ini yang saya kata istimewa ni. Apabila dia sebut begitu, orang dalam syurga tadilah lelaki terakhir. Dan setengah ulama kata, inilah lelaki yang hadis mula-mula dulu tu. Ingat tak? Hadis mula-mula tu. Rajulun akhiruhu dakhala jannah tu. Setengah ulama kata,
setengah ulama kata lelaki yang sama. Lelaki yang sama, orang yang sama. Jadi pening lah memang betul. Pun sebab tu dia jadi orang yang masuk neraka keluar terakhir sekali tu. Kalau dia tak peningnya tak begitu. Nah, jadi dia ni, maka sesungguhnya aku Abu Zar, kata Abu Zar, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga hatta badat nawajizuhu, sehingga nampak gigi gerahang baginda. Gigi gerahang ni belakang gigi ni, gerahang ni gigi dah. Nah, gerahang ni duduk sini kan. Nah, maksudnya Rasulullah ketawa ni dalam keadaan yang agak luah lah, mulut tu bunyi jugalah. Tapi tidak mungkin terbahak-bahak macam kita lah. Tak mungkin. Cuma bila Rasulullah cerita ni punyalah lucu Rasulullah kepada lelaki tadi, macam kita lucu tadilah. Allah, mu ni banyak tanya sungguh. Kalau bahasa Kelantan kasar, mu ni Allah tak cerdik lah. Dah Allah Ta'ala dah hapuskan dosa kamu, nak banyak tanya buat apa ni? Diamlah. Ada, dia tanya. Allah rasa, ya Allah, rasanya ada lagi benda-benda yang saya buat tak ada di sini ni. Kenapa tak ada? Allahu Rabbi ya Karim. Ya saya duk makan rasuah, ya saya duk zina, ya saya duk berjudi. Apa lagi tak ada ni? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kata orang ni. Nah, dan lucu je peristiwa ini yang akan berlaku di akhirat kelak telah menyebabkan Rasulullah dhahika Rasulullah hatta raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar Ghifari, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ketawa sehingga ternampak gigi gerahannya. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya pernah dengar satu ceramah oleh seorang ustaz, ya. Secara direct lah, ceramah tu berlaku di pejabat lama saya Hijrah. Nah, dia bila dia sebut tu, dia akhir ceramah dia bagus, kuliah dia tu baguslah, gini ni. Dia akhir ceramah dia sebut lagu mana, Kak Liza, Kak Tengku, Kak Ros, Kak Syahira ni, dia sebut bahawa Rasulullah ni kalau nak gelak, Rasulullah akan tutup mulut. Dengar tak? Pernah dengar tak ustazah-ustazah ke ustaz-ustaz kita nak cerita lagu tu? Rasulullah ni kalau lucu macam mana nak gelak, Rasulullah akan tutup mulut. Rasulullah akan, maksudnya Rasulullah tak akan tergelak sehingga bunyi suara lah. Macam tutup mulut. Punyalah nak cerita gambaran sempurna, warak, jaga baiknya Rasulullah, sehingga tak perasan kita telah menafikan sifat kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mari hadis riwayat Muslim, riwayat Tirmizi ini kata, dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu, nampak gigi geraham. Jadi kita kadang-kadang setengah ustaz-ustazah ni, minta maaf lah saya sebut, ya, yang cenderung kepada golongan Yahanana apa semua tu, mereka nak muliakan Rasulullah, tapi cara mereka memuliakan itu sehingga mengangkat batang tubuh Rasulullah di luar daripada apa yang Rasulullah dah tetapkan. Rasulullah kata, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ni bashar, manusia flesh and blood macam kamu. Mulianya aku kerana aku jadi Rasul, diangkat watikahnya jadi Rasul akhir zaman. Itu mulianya aku. Aku terima wahyu, itu mulia. Flesh and blood aku manusia macam kamu. Tapi ada keberkatan, tak nafi. Ada keberkatan khusus pada tubuh badan Rasulullah SAW. Itu tak nafi. Tapi sedih, makan, minum, berak, kecing, tidur, semua sifat manusia. Sebab tu Rasulullah tak boleh jadi level malaikat, tak mungkin. Tapi sahabat-sahabat kita ni, dalam rangka mereka memuliakan Rasulullah, setengah-setengahnya ustaz-ustaz sendiri, mereka bercerita dalam aroma tersebut, dalam aroma mengangkat yang beyond the real situation of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita risaukan jugalah. Dia angkat lebih. Sebab apa? Rasulullah ni nur daripada cahaya. Maka kalau cahaya, mana boleh macam manusia biasa? Kita kata mari mana pula Rasulullah cahaya ni? Dia kata bacalah Quran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang qad ja'akum minallahi nurun.
telah datang daripada Allah nurun wa kitabun mubin. Jadi nur di situ Nabi Muhammad lah. Kita kata memang nur hidayah, nur maknawi bukan nur hissi. Nur hissi ni lampu kita ni. Nur hissi ni nur yang inilah yang kita nampak. Cahaya yang zahir kita nampak. Setengah daripada pihak itu menganggap Rasulullah itu adalah nur itu, nur betul-betul nur cahaya yang diambil daripada Allah. Itulah teori Nur Muhammad tu. Yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis tu. Ini yang kita kata bercampur aduk. Dan itu adalah kitab-kitab Jawi, teori Nur Muhammad, Rasulullah pada nur. Jadi punyalah nak letak Rasulullah ni sempurna, terlalu ni, sehingga Rasulullah gelak pun tutup mulut. Nah, kita faham, saya faham ustaz tu sebenarnya nak kata Rasulullah ni sangat menjaga etika, menjaga akhlak lah. Dan tak mungkin untuk kita, untuk para sahabat dan kita tengok Rasulullah ketawa dalam arti kata sebagaimana kita ketawa terbahak-bahak. Dan kita pun kata tak mungkin Rasulullah ketawa dengan terbahak-bahak. Mengilai apatah lagi. Tak mungkin lah. Bunyi macam ayam Belanda dah setengah orang tu. Tak mungkin. Bukan ayam Belanda, ayam api, ayam api tu. Nah, macam Dracula, tak mungkin. Tetapi tetap Rasulullah seorang manusia yang bila ada peristiwa lucu, Rasulullah tergelak dalam keadaan yang agak besar. Saya pun tak boleh tunjuk contoh lah. Tapi kita boleh bayanglah gelak orang yang ada wibawa, tapi gelak yang besar. Besar dia tu tidak terbahak-bahak. Tapi Abu Zar kata, siapa nampak lagi gerahang tu? Maksudnya buka mulut juga, tak tutup mulut tu tuan. Nah, gitu. Jadi itulah sifat kemanusiaan Rasulullah. Kenapa kita nak nafikan? Sedangkan ia datang daripada diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim dalam Kitabul Iman, bab adna ahli jannah manzilatan fiha. Nombor 190, Imam Tirmizi meriwayatkan dalam kitab Sifat di Jahannam nombor 2596. Tengok tu. Nah, maka kita faham di situ kadang-kadang kita memang niat kita baik. Niat kita baik, alhamdulillah. Niat kita nak muliakan Rasulullah, nak letak Rasulullah di tempat yang paling tertinggi mulia, tapi kadang-kadang kita buat benda tu dalam keadaan melanggar apa yang Rasulullah dah garis pandukan untuk kita. Rasulullah kata aku tak tahu benda gaib. Kita pula pergi doa, seru nama Allah, ya Rasulullah tolonglah aku, bagilah aku kaya, ya Allah, ya Rasulullah bagilah aku kaya. Tak boleh. Rasulullah dah kata aku tak boleh makbulkan doa. Apa semua minta dengan Allah. Ni tidak pergi kubur Rasulullah, ya Rasulullah bagilah aku kaya, ya Rasulullah bagilah aku jodoh, ya Rasulullah. Tak boleh, Rasulullah tak boleh bagi. Apatah lagi tok wali apa semua tak boleh. Yang boleh bagi hanya Allah. Dia pun kata, kami memang minta daripada Allah, kami memang minta dengan Allah. Cuma buat di kubur tu. Dia kata, kita kata apa pasal nak pergi kubur tu? Minta direct je lah. Allah kata, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan doalah pada aku maka aku mustajab. Fa inni qarib, buku Ustaz Fakhri Fadhil kita tu. Fa inni qarib. Nah, dalam surah ayat 156 kah? Dalam surah Baqarah, surah tentang puasa tu. Bila Allah Ta'ala syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Siapa tengah-tengah tu tiba-tiba bincang pasal doa. Dan di tengah doa itu fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Gitu. Nah, itu jelas. Jelas. Dan di situ menarik untuk kita tadabbur. Kenapa dalam Allah Ta'ala duk bincang ayat tentang puasa, ayat hukum bahkan tentang puasa, tentang musafir, tentang orang yang sakit, tentang qada puasa. Tiba-tiba di tengah ayat-ayat hukum hakam puasa tersebut, pensyariatan puasa dan hukum hakamnya, tiba-tiba diberitakan tentang doa. Itu menarik untuk ditadabbur. Siapa yang biasa dengan ustaz-ustaz kita tadabbur tu, memang duk ada ataupun memang duk boleh tangkaplah apa yang saya maksudkan. Baik, kita pergi sikit lagi. Intipati dan pengajaran kisah yang sudah kita baca di atas, satu kisah yang hebat. Apa dia kisahnya secara ringkas kalau kita nak cerita pada anak cucu kita balik?
Kita cerita di sana Rasulullah pernah cerita pada Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu satu cerita seorang lelaki. Yang dia ni Rasulullah kata, Rasulullah kenal dia ni sebagai orang yang terakhir keluar daripada neraka dan orang yang terakhir masuk syurga. Jadi dia ni dihadapkan di hadapan Allah dan dibawalah segala dosa-dosa besar dia, dosa kecil dia. Setelah semua dosa kecil dia dibentangkan, Allah pun kata dosa besar dia diampunkan. Walaupun dosa besar dia telah diampunkan, tetapi dia berasa risau. Dia rasa risau, takut-takut kemudian dosa besar dia akan dibukalah ataupun dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba tak ada benda tu. Sudah ditukar menjadi kebaikan belaka. Dia pun tak puas hati. Dia kata, Ya Allah, mana ada benda yang aku buat yang tak tertulis di sini. Yakni dosa aku dulu tu mana? Ni kita kata pening ni. Kita kata dia macam tak tahulah nak cerita lagu mana, tapi memang tak patutlah tindakan dia tu. Jadi dia punya jujur ni, di akhirat dia tahu tak boleh menipu ke lagu mana. Dia pula tanya Allah, Ya Allah, ada banyak lagi keburukan ni yang belum dibentangkan. Ada. Sedangkan Allah dah kata dari awal, dosa besarnya diampunkan semua. Bahkan dosa-dosa dia telah ditukar menjadi kebajikan, pahala belaka. Itu asas dia. Dan akhirnya dia dapat masuk syurga lah. Baik. Pengajaran pertama, Muslim yang melakukan dosa-dosa besar, namun tetap mentauhidkan Allah tanpa keraguan dalam jiwanya, tidak akan kekal dalam api neraka. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah ijma'an. Ijma' ahli sunnah wal jamaah beriman, seseorang yang mati dalam keadaan fasik, apa maksud fasik? Banyak dosa besar. Dan tidak sempat taubat. Mati dia dalam keadaan fasik, dosa besar banyak, tak sempat taubat. Maka dia akan ke neraka terlebih dahulu. Tetapi disebabkan dalam jiwanya tidak pernah mensyirikkan Allah, yakni dia tauhidkan Allah sungguh-sungguh. Cuma dia dosa, pahala tu tak banyak, dosa banyak. Tapi dia tu tidak pernah syirikkan Allah. Maka dia akan kembali untuk pergi ke dalam syurga setelah dibakar dalam api neraka. Tetapi pada pandangan ini, ada orang tak setuju, orang Islam sendiri, iaitu namanya Wasil bin Atta'. Wasil bin Atta' ni adalah murid kepada Al-Imam Hasanul Basri. Hidup di Basrah sekitar 100 Hijrah begitulah, akhir abad pertama, awal abad kedua. Apa berlaku kemudian, bila Imam Hasanul Basri duk baca hadis berkaitan dengan ini, lelaki terakhir masuk syurga begitu begini, dia tak setuju. Dia bangkit, dia lawan guru dia, dia kata tak boleh. Kalau kita pegang macam ni, nanti ramai umat Islam akan apa dia? Akan take things for granted. Nampak tak? Tak apa kita buat dosa besar, berzina ke, minum arak ke, apa nama lagi, makan rasuah ke, mencuri ke, merompak, tak apa. Asalkan kita jangan syirikkan Allah. Maka kita akan pergi ke syurga. Maka anak murid itu Wasil bin Atta' berpandangan begitu, tak boleh main-main. Kalau buat dosa besar, mesti dia kata kalau buat dosa besar, maka mati mesti masuk neraka. Tak boleh masuk syurga dah. Dia pegang begitu. Sebab niatnya baik supaya umat Islam tak main-main. Tapi tanpa sedar, walaupun niat dia baik, tapi dia telah lawan hadis-hadis sahih Nabi SAW. Itu isunya. Bila kita guna akal fikiran kita mengatasi wahyu, tak boleh. Kita punya akal duk fikir. Golongan Mu'tazilah. Kemudian, Wasil bin Atta' ni i'tazil, dia menyelisih al-jamaah, guru dia Hasanul Basri, dan menjadi ataupun membuka kumpulan yang dinamakan Mu'tazilah. Itulah asal-usul Mu'tazilah, Wasil bin Atta'. Jadi dia ni bukan kata tak guna Quran dan hadis. Cuma ada benda yang jelas dalam Quran dan hadis, dia rasa macam tak betul. Dia rasa sepatutnya lagu ni lebih baik. Tak boleh dalam Islam ni, bila dalam Quran dan hadis dah jelas, akal kita mesti letak nombor 2. Bukan tak boleh guna akal. Tapi akal kita mesti letak nombor 2. Akal kita digunakan untuk mensahihkan apa yang termaktub dalam nas. Apabila nas itu sahih lagi sarih, itu sifatnya.
Begitu cara. Tapi Wasil bin Ata tidak begitu. Dia memikirkan bahawa hal ini tidak wajar. Kalau dibiarkan nanti ramai yang take for granted, main-main. Dan memang betul lah, memang ada golongan namanya murji'ah. Golongan irja'. Golongan irja' ni macam golongan liberal hari ni. Tak apa, kita Islam buat dosa pun, buat mentega terbang ke apa ke, hina-hina Islam, tak apa. Yang penting jangan syirik. Yang penting nama kita Melayu Islam. Tak apa dah. Dia irja' dia panggil. Tak kisah buat dosa besar. Kerana berasa dosa besar tu, nanti kelak Allah Ta'ala ampun juga, asalkan kita tidak syirik pada Allah. Itu dia panggil murji'ah. Golongan irja', golongan yang salah faham ataupun golongan yang main-main dalam masalah dosa-dosa besar apa semua ini. Waliyadzubillah min dzalik. Katanya lagi di sini, mereka akan keluar. Siapa mereka ni? Ahli neraka yang kemudian masuk syurga setelah dibakar habis, dia tidak syirikkan Allah, masuk syurga. Mereka akan keluar dari api neraka dengan rahmat Allah dan syafaat pemberi syafaat sebagaimana lelaki dalam hadis. Dia akan keluar daripada neraka dengan rahmat Allah. Antara rahmat Allah adalah daripada syafaat. Syafaat ni ada berapa? Daripada amal soleh kita. Daripada malaikat. Paling besar daripada Nabi Muhammad. Apa lagi? Daripada penghuni syurga yang duduk dalam syurga, yang kemudian dia ditinjau dalam neraka dan dia keluarkan. Dan amal soleh kita sendiri, of course. Amal soleh adalah syafaat. Al-Quran, bacaan-bacaan Quran menjadi syafaat pada kita. Nak surah-surah itu. Dan pelbagai lagi. Jadi bab syafaat ni molek kita belajar juga. Dan syafaat paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma. Semua orang rasa syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kita akan belajar lagu mana Rasulullah yang menyebabkan semua orang dapat syafaat, hatta menyebabkan umat baginda lah yang pertama sekali dihisap di yaumil mahsyar, sedangkan umat-umat yang lain dikemudiankan. Itu kemuliaan Rasulullah SAW. Rasulullah kata, ana sayyidi walidi Adam fi yaumil qiyamah. Aku ni sayyid, ketua, tuan bagi seluruh Bani Adam pada hari kiamat. Jika baca secara literal, macam Rasulullah angkat diri dia lah. Aku ni bos bagi segala manusia pada hari kiamat. Tapi bila kita dengar keterangan di bawah hadis cerita tu tentang syafaatul uzma, syafaat yang besar di akhirat kelak, maka luar biasa tuan-tuan, luar biasa. Baik, yang kedua, boleh jadi lelaki ini, kata Syekh Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala, boleh jadi lelaki ini adalah lelaki yang sama yang disebutkan dalam hadis dulu. Nampak tak? Boleh jadi dia ada lelaki yang sama. Boleh jadi dia adalah lelaki yang sama. Tetapi mungkin juga lelaki lain. Mungkin juga, wallahu alam, sebab kita hari kiamat kan. Mana kita nak tahu. Baik. Katanya lagi, persamaan umum kedua-dua lelaki itu adalah individu yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk syurga. Itu samanya. Jadi mungkin ada ramai sejuta orang ke yang melalui proses yang sama, kita tak tahulah. Mungkin seorang, betul-betul seorang. Sebagaimana hadis sebut. Wallahu alam. Yang penting, semoga Allah tidak jadikan kita lah orang tersebut. Ibu-ibu memang selamat lah. Sebab hadis sebut, rajulun, lelaki. Maka ibu-ibu pun selamat. Tapi, suami, anak lelaki kita, ayah kita, belum tentu selamat lagi. Kalau boleh nak bagi selamat belaka. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Baik. Seterusnya katanya lagi apa dia? Yang ketiga, keluasan rahmat Allah masuk syurga mesti hanya kerana rahmat Allah. Tapi ayat Quran banyak sebut bahawa masuk syurga kerana amal soleh. Amal soleh. Dah. Jadi lagu mana ni? Quran kata masuk syurga bima kuntum ta'malun. Dengan apa yang kamu amalkan. Baca ayat Quran ni kata bima kuntum ta'malun. Semua cerita pasal masuk syurga kerana amal soleh masing-masing.
Tiba-tiba di sana ada satu hadis Rasulullah sebut, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak masuk syurga seseorang daripada kamu dengan amalan dia sendiri. Terkejut para sahabat. Selama ni mereka duduk dengar Quran, Rasulullah sendiri ceritanya masuk syurga kerana amal soleh. Nah, tiba-tiba Rasulullah pula kata, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak masuk syurga seseorang daripada kamu dengan amal soleh dia sendiri. Maka para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala ana, aku pun tidak. Illa, kata Rasul, melainkan an yataghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlih. Melainkan aku juga masuk syurga kerana rahmatnya dan kerana kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam menghuraikan tafsiran ayat-ayat yang berkaitan hal ini berkata, nah, masuk syurga mesti hanya kerana rahmat Allah. Tak mungkin kita akan masuk syurga dengan amal soleh kita sendiri. Tak mungkin. Di sana ada kes lelaki yang macam sombong lah. Dia kata dia nak masuk syurga kerana amal soleh dia. Allah kata tak apa, masuk kerana rahmat aku. Dia kata tak nak try juga kerana amal soleh aku. Ditimbanglah amal soleh dia, dia duk berasa banyak tu. Tiba-tiba tak layak pun. Jadi kita masuk syurga hanya kerana rahmat Allah Azza wa Jal. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Baik. Kemudian katanya lagi, makanya, macam mana tu Imam Ibn Katsir kata, ya, masuk syurga mesti hanya kerana rahmat Allah. Kita boleh buat teka-teki lah pada anak isteri kita, suami, cucu-cucu. Kita masuk syurga kerana apa? Tapi jawapan kita kena tahulah. Lama soal-soal jawapan kita pun tak tahu. Pening pula dia budak tu. Kita pening, dia pun pening. Jadi jawapannya adalah, ya, masuk syurga kerana rahmat Allah. Tetapi untuk dapat rahmat Allah itu, mestilah dengan amal soleh. Maka tak bertembunglah ayat Quran dengan hadis. Betul lah. Masuk syurga mesti syaratnya rahmat Allah semata-mata. Tapi rahmat Allah itu, apa dia rahmat ni? Rahmat Allah ni belah kasihan. Belah kasihan. Kita tengok pengemis tepi jalan, homeless. Kita belah kasihan pada dia, bagi RM10. Buat makannya pakcik. Belah kasihan. Maksudnya nak bagi, kalau tak nak bagi pun tak ada masalah. Belah kasihan. Jadi kita meminta, memohon, merayu, meratap. Apa lagi nak kata? Rahmat Allah lah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolonglah. Bangun malam. Dah. Ataupun tak semestinya bangun malam, ada orang setengah lambat tidur. Jadi sebelum dia tidur tu dia berdua dengan Allah semua, anak-anak dah tidur, dia pun ambil solat 2 rakaat qiyamul lail lah, dia tak jadilah tahajud, dia jadi qiyamul lail. Dak solat sunat kerana Allah Taala 2 rakaat. Duduk dia termenung, ya Allah. Setengah-setengah kita tasawuf suka bincang hal-hal tersebut. Instead of kita tak larat nak solat sunat berapa, kita bangun tu kita duduk berzikir dengan zikir-zikir tertentu, membaca ayat-ayat Quran tertentu dengan merenung tentang kebesaran Allah, muhasabah kita punya banyaknya tak betul begini, sehingga menitiskan air mata. Saya ingat saya dengar Tok Ku Pasir Gudang, Ustaz Mat Isa Draman bahas kitab Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ada ulama berpendapat ataupun berdasarkan ada riwayat, cuma kena cek balik riwayat ataupun hadis tersebut sama ada sahih ataupun daif, sehingga kan jikalah kita dalam keadaan berkhalwat pada Allah berdua-dua itu, orang lain tak tahu kita dengan Allah saja, tiba-tiba hadir rasa gerung sebab, rasa takut, hingga terbit hanya sebutir air mata. Kerana rasa takut, kerana rasa gerung tadi, sebutir air mata tu sudah cukup untuk memadamkan api neraka. Tapi kena cek balik riwayat tu, sebab dia terlalu cuma bila dengar tu, Allah, memang beremam bulu roma lah. Memang kita jadi semangat untuk nak tahajud. Tapi yang hadis-hadis yang sahih tentang tahajud, tentang qiyamul lail banyak. Cuma yang saya cerita ni, memori saya mendengar syarahan Tok Ku Pasir Gudang Ustaz Mat Isa Draman terhadap satu kitab Ibn Rajab Al-Hambali,
Tapi riwayat itu tidak dapat dipastikan kesahihannya. Tapi kita nak cari kitab-kitab tasawuf yang benar-benar guna Quran dan hadis. Bukan tak ada, tuan-tuan. Seronok cerita-cerita ahli tasawuf ni, macam mana mereka menjaga diri mereka, muhasabah. Memang galiklah kita dengar. Memang boleh melembutkan hati. Bukan tak ada, banyak pun. Banyak pun yang sahih tu. Tapi di samping yang sahih tu, campur yang terbang sana terbang sini, tu lagi sedap. Sambil-sambil bangun malam, tiba-tiba cahaya keluar. Ada marin, makanan dari langit turun. Dia kan sedap cerita tu. Kita kata, boleh ke lagu tu? Maryam tu boleh Allah Ta'ala buat? Takkan orang lain tak boleh? Kita kata, Maryam tu khusus untuk dia. Dia tu dah level, bukan wali dah. Macam Nabi, nak kata Nabi perempuan tu tak boleh lah. Tapi dah macam itu. Mereka mendapat ilham, mendapat seakan wahyu daripada Allah Ta'ala. Begitu juga Musa dengan kakak dia tu. Ibu Musa dengan kakak dia. Begitu jugalah yang namanya apa dia? Inilah Maryam. Maryam alaihissalam dan seumpamanya. Ini wanita-wanita saleh yang disebutkan dalam Quran yang cukup luar biasa. Buku Ustaz Syari kan, perempuan wanita-wanita saleh, Yang baik. Yang baik wanita-wanita baik dalam Quran. Antara benda-benda yang betapa banyaknya perhatian diberikan kepada wanita-wanita dalam Al-Quran. Ada surah An-Nisa, tidak ada surah Ar-Rijal. Tu hebat dah orang wanita tu. Baik, keluasan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya dan pengampunan dosa-dosa mereka malah ditukarkan ia menjadi pahala kebaikan. Jadi bila benda ni boleh jadi pada orang tadi, dan dia ni pula lelaki terakhir masuk neraka, keluar neraka dan masuk syurga, sepatutnya insya-Allah kita yang dari awal akan dapat kelebihan yang banyak lagi lah sepatutnya. Kalau kita faham gitu ya. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita lah. Semoga semua dosa-dosa kita, dosa besar tu Allah Ta'ala tutup belaka dan ganti dengan kebaikan belaka. Allahu Akbar. Allahumma amin. Istajib do'ana ya Rasulullah. Istajib do'ana ya Allah. Rasulullah pula. Istajib do'ana ya Allah. Tu. Tukar dosa kami jadi kebaikan belaka di akhirat kelak. At least kami yalah mula-mula sedih, tapi tiba-tiba bila tukar tu tapi kita pun jadi pening macam orang ni juga. Ya Allah, banyak lagi ni tak cerita ni. Jangan buat perangai gitulah tuan-tuan. Ingat pengajian kita ni. Jangan buat perangai macam orang dalam hadis ni. Allah dah bentang semua, tak apalah kamu. Dosa besar kamu padam dah belaka. Ya Allah, banyak lagi ni, kenapa tak cerita? Tak payah. Allah Ta'ala nak tutup. Sehingga ditanya, tidakkah orang-orang yang banyak dosa lalu ditukarkan dosa-dosa mereka dengan kebaikan mendahului orang-orang yang sedikit dosa dan kebanyak kebaikan? Jawapannya, keburukan itu di sisi mereka hanya menjadi satu kebaikan. Tidak sama dengan orang-orang yang mengerjakan amal saleh yang satu kebaikan digandakan 10 bahkan hingga 700 kali ganda. Hadis sahih dalam Riyadhus Shalihin pada ni, sehingga digandakan menjadi lebih banyak dari yang demikian. Maka bagaimana mereka dapat didahului? Jadi bezanya orang yang dosa mereka ditukar jadi pahala, segala dosa-dosa besar mereka itu hanya ditukar menjadi satu kebaikan. Tetapi orang yang buat pahala ni, satu kebaikan dia sama dengan 10 atau boleh jadi sampai 700 kali ganda, bahkan lebih lagi. Hadis ni dalam bab niat, dalam Riyadhus Shalihin. Saya ingat ibu-ibu dah mengaji dengan Ustaz Imdan ke apa semua, Riyadhus Shalihin ni. Seseorang yang niatnya baik, dia niat buat baik, tapi tak jadi buat baik. Contohnya niat malam ni nak dengar masuk kuliah kita ni. Tiba-tiba tak berapa sihat macam Kak Syida kita. Tak sihat. Tapi dia tu naklah kalau boleh. InsyaAllah bagi Kak Syida sudah ada satu pahala. Satu pahala. Sebab apa? Memang niat tapi tak mampu. Tak larat apa semua tu.
bahkan lebih insya-Allah. Begitulah kita doakan kebaikan kepada Kak Syida yang banyak initiate kelas-kelas yang mencerahkan kita ini, memberi ilmu pada kita semua. Segala apa yang kita buat ni adalah bahagian Kak Syida insya-Allah. Baik, satu. Yang kedua, ada orang dia niat jahat. Dia niat jahat, tiba-tiba dia tak jadi buat jahat. Kenapa tak jadi ni? Kerana kemudian terdetik keimanan dalam hati dia. Maka dia dapat satu pahala. Ada satu pahala dapat ke dia. Nah, contoh je dia nak pergi curi. Tiba-tiba terdetik dengan dia, tak molek curi ni, Allah Ta'ala marah ni, gini-gini. Tak payahlah. Maka satu pahala. Tapi dia nak pergi mencuri. Tiba-tiba tak jadi mencuri sebab apa? Tayar motor bocor. Tu tak kira. Itu tetap. Dia tu kalau boleh tayar tak bocor tu nak pergi curi juga. Itu tetap dah. Tidak dikira dapat pahala ni. Sebab dia tak jadi curi tu bukan kerana keimanan dia tu. Tapi kerana masalah teknikal. Tapi dia nak buat jahat, dia betul-betul dapat buat jahat, maka dia dikira ada satu kejahatan. Nah. Tapi kalau dia niat buat baik dan akhirnya dia boleh buat baik tersebut, maka bagi dia 10 ataupun 700 bahkan lebih lagi. Ibu-ibu sekalian, kalau guna sifir ini agak-agak layak kau kita masuk neraka. Kalau guna sifir ni, satu kebaikan sama dengan 10, boleh jadi sampai 700 kali ganda, bahkan lebih lagi. Sebab dosa balas satu je. Ni pahala ni balas banyak. Logiknya begitulah, logik matematik kita. Logik matematik. Tetapi tidak. Akhirnya rahmat Allah menentukan segala-galanya. Tu. Nah, kalau kira ni sedaplah kita. Kita akan jadi relax lah. Banyak dah ni. Dosa aku tak banyak kot. Dosa satu je, pahala dah 700 dah ni. Tidak begitulah. Sebab kita tak tahu akaun kita banyak mana tu. Kalau boleh cek dalam bank, tengok online tak apa. Berapa dah pahala ni nak mati ni. Banyak dah. Okey lah. Kok jadi debu yang berterbangan tak Ustaz. InsyaAllah. Tak kira lah jadi debu ke jadi apa kau. Yang penting, bila pergi akhirat, nak pahala banyak, nak dosa tu kurang, masuk syurga kita belakang. InsyaAllah. Allahumma ja'alna, Allahumma adkhulil jannah. Kulluna fil jannah. Allahumma adkhil kulluna fil jannah. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam syurga. Amin. Amin. Rabbal alamin. Dalam syurga esok ada lagi kuliah lagu ni. Allah nak kuliah juga ke? Masuk syurga dah. Nak kuliah apa lagi je? Duduk relax je lah. Teringat dulu ni, duduk mengaji dulu ni, hadis ni. Ni ada buah ni, ada pokok ni. Tu dalam syurga kan? InsyaAllah. Gitulah. Baik, akhir sekali katanya, tidak berdosa orang yang ketawa dan takjub dalam situasi-situasi yang melucukan. Ni hadis sebenarnya ni, 700 ni saya sebut tadi. Cuma kita tak boleh riwayat lah bil makna Ada hadisnya tu. Baik, tidak berdosa orang yang ketawa dan takjub dalam situasi-situasi yang melucukan. Rasulullah sendiri kalau kita baca hadis, banyak keadaan Rasulullah tertawa. Ustaz Musa Fasuki ada satu buku yang dia himpun hadis-hadis Rasulullah tertawa dan Rasulullah menangis. Boleh minta dia bahas tu. Buku yang bagus. Dia mendatangkan hadis-hadis Rasulullah tertawa, sahabat-sahabat tertawa lucu, dan ada keadaan yang menyebabkan Rasulullah menangis. Ada hadis dan dia pun kisah itu. Mudahlah untuk dibincangkan. Baik. Dan biasanya kisah lucu Rasulullah ni ada watak yang namanya Badui. Badui ni dia tanya soalan pelik-pelik sama. Jadi menyebabkan Rasulullah memang di akhir hadis fadhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tertawa. Contohnya nanti kita akan jumpa satu hadis mengenai seorang lelaki yang dia dalam syurga tu, dia tanya Allah, ya Allah, aku ni dulu adalah petani, tukang kebun ni, apa nama dia panggil, ahli bercucuk tanam ni lah. Jadi aku berasa untuk dalam syurga ni nak bercucuk tanam juga, boleh ke? La ilaha illallah. Boleh dia pergi fikir begitu. Tapi setengah ulama kata kemungkinan dia ni orang yang masa hidup dulu dia ni
orang yang mendapat rezeki yang halal daripada hasil keringat tulepak kerak dia sungguh. Maksudnya dia kerja sebagai petani tu. Berkat dia punya kerja tu, sampai di akhirat pun dia duduk teringat lagi. Dan ini sangat relevan dengan keadaan, contoh, saya bagi contoh, bila kita ni, mak ayah kita yang sudah tua, bagi yang masih ada, datang ke rumah kita di bandar ni. Mak ayah kita di kampung tu, dia ada kerja-kerja dia. Dia ada ayam itik dia, ayam itik lembu kambing dia, kan. Dia mari duduk 2 hari rumah kita. Dia pening dah. Ayah, aku nak balik lah. Kata mak, duduklah dulu. Bukannya selalu datang. Nah, duduklah lama sikit. Kita nak khidmat, bawa jalan-jalan. Oh, aku punya lembu, aku punya itik tu macam mana? Siapa? Dia punya kerinduan, ingatan tu pada benda tu lagi. Ni kita kadang-kadang tak faham lah. Macam saya, anak lah, saya anak, ya. Yalah, kita pun sedih lah. Contoh ayah saya tak datang rumah saya ni daripada sebelum PKP lagi, 2019. Anak bongsu saya tu 2020 awal, dah 3 tahun tak mari. Kita pun yalah, kenapa tak nak datang? Kita nak beli tiket flight, kita nak beli tu, nak beli ni. Dia tak nak. Dia tak nak tinggal rutin dia. Dia duduk mesi rupuk, dia duduk khidmat di kubur kat rumah. Kita kata marilah duduk relax sini seminggu. Nah, pada hari itu sepupu kahwin. Dia datang lah masa sepupu saya kahwin tu. Pergilah bawa dia pergi makan kari kepala ikan mamak. Sukarlah dia. Benda-benda tak ada di Kelantan, kan. Bawa lagi. Tapi 2 hari dah balik dah. Pening lah. Nak balik lah. Banyak kerja. Kita kata duduklah lama sikit. Kita tak puas lagi. Dah lah, jangan-jangan dah boleh jumpa. Kita nak balik pun payah. Dia nak mari pun. Tapi bila saya borak-borak dengan orang masjid, veteran, perspektif mereka, saya pun bincanglah benda ni. Saya kata, yalah, orang tua ni, kita agaklah mari duduk rumah kita lama sikit. Bukan suruh buat kerja apa pun, duduk je. Dia kata duduk tu jadi masalah tu. Duduk tak buat kerja tu. Sedang kalau di rumah dia ada rutin dia. Dia nak buat tu, dia nak buat ni, dia tahu tu kerja dia. Jadi bila mari rumah kita, duduk saja. Dia pening. Dia tak boleh nak pergi surau masjid, tempat dia suka jumpa kawan-kawan dia. Minum kedai kopi. Dia tak boleh. Kita kata kedai kopi sini pun ada. Lain kedai kopi dia tu. Dia punya council of elder dia. Lepas subuh nak makan goreng pisang, makan roti canai, duk bahas pasal politik apa semua. Dia tak boleh tu. Dan bila saya duduk dengan orang tua di masjid surau ni, mereka kata, tak boleh ustaz kena faham. Kami ni orang tua, kami tak selesa. Walaupun rumah anak menantu sendiri tetap bukan rumah kami. Kami nak tukar pelekat, kami nak saling baju, tak selesa kata. Walaupun ada bilik besar pun bukan rumah kita. Jadi saya pun semenjak itu, okeylah, tak apalah, faham. Jadi tak kecil hatilah walaupun mari sekejap, duduk 2 hari balik tu. Kita pun okeylah, tak apalah. Cuma yalah, kalau boleh lama sikit tu bagus. Bolehlah kita duduk lama sikit. Gitu jelah. Nak bawa ke jalan situ sini niatnya. Gitu. Allahu Rabbi ya Karim. Tapi bila kita faham situasi mereka tu, rupanya memang tak selesa. Tapi ada orang yang jenis dia suka pergi duduk rumah anak-anak ni. Ada juga. Memang dia suka nak pergi duduk lama rumah anak. Ada juga begitu. Baik. Jadi katanya Rasulullah SAW ketawa dan takjub kepada keadaan lelaki dalam kisah ini. Sebenarnya Rasulullah geli hati, kelakar lah, macam kau dah kenapa? Allah dah padam dosa engkau, tiba-tiba engkau pula, ya Allah, ada lagi. Kenapa tak cerita ya? Kan kelakar tu. Kalau kita pun kelakar sampai nak sebut perkataan yang kasar lah. Macam, yelah, kalau nak sebut, macam bodoh betul lah engkau ni. Dah kenapa? Allah dah padam jelah. Payahlah nak cakap banyak. Gitu. Baik, akan tetapi kebanyakan ketawa Rasulullah adalah senyuman, kata Syekh kita. Tu saya kata, Rasulullah tak mungkin ketawa terbahak-bahak, tak mungkin. Mengilai-ngilai, tak mungkin. Tetapi tetap ada momen-momen lucu yang menyebabkan Rasulullah tertawa. Mungkin begitulah lebih kurang. Dah 2-3 patah begitu je lah.
Tapi tak mungkinlah kakak Allah. Kakak. Tak mungkin. Tak mungkin insya-Allah. Baik, ada soalan ke? Habislah kisah yang keempat. Nanti kisah kelima pula kita masuk. Ambillah wahai anak Adam, memang kamu tidak akan puas akan sesuatu. Ni pun cerita yang hebat juga. Yang ada kaitan juga dengan kisah di atas ini. Perangai yang namanya anak Adam di akhirat sehingga Allah kata, "Hei anak Adam, memang kamu tak puas dengan sesuatu. Ambil. Sebab tu saya kata kalau fokus pada cerita Quran dan hadis, tak habis modal nak ceramah. Daripada nak cerita terbang sana, terbang sini, meraih jadi Doraemon, jadi Ultraman, jadi Mak Lampir, jadi Langsui, kita pun pening. Ni cerita agama, apa cerita apa ni? Kenapa tidak qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Ini yang kita nak baiki masyarakat kita, khususnya para penceramah orang agama sendiri. Perjuangan kita. Termasuklah yang belajar. Kena fikir macam mana untuk nak pujuk ustaz-ustazah yang pernah kita ambil ilmu dan kita tahu mereka tu alim salih, supaya mereka ubah channel daripada terlalu fokus kepada cerita-cerita yang itu kepada cerita-cerita yang lebih mungkin antara bentuk dia adalah kita beli buku yang seumpama ini dan hadiahkan pada mereka. Ataupun mungkin kalau kita ada kuliah dengan mereka dalam kumpulan-kumpulan yang lain, maka kita syorkan boleh tak ustaz mengajar kitab ni. So secara tak langsung kita sedang mengajak dia untuk fokus kepada cerita-cerita yang lebih terfokus pada Quran dan Sunnah ini. Baik, ada soalan kau dalam chat ni ada ni. Kita buat amal soleh untuk mendapat rahmat Allah. Betul ke kalau fikir macam tu? Betul Kak Liana. Itulah caranya. Rahmat Allah, kita macam-macam mana pun nak rahmat Allah, maka antara prasyarat, bukan satu-satunya syarat, antara prasyarat untuk dapat rahmat Allah adalah amal soleh. Adalah amal soleh. Baik, siapa lagi tu? Samalah. Kak Lina cakap, Ustaz. Kak Lina kan ada dekat Mekah, malam ni bertolak ke Mekah. Kak Lina daripada ada dekat masa semalam ada dekat Madinah. Tu dia cakap. Umrah mabrurah insya-Allah. Kak Lina cakap tu geng-geng kuburiyun banyak dekat sana. Oh. Tu Kak Jina kata menyaksikan semalam di Raudah ada yang meratak-ratak sambil usap-usap tiang dan pagar kubur Nabi. Memang ada pun. Tapi tak nampak pula mereka solat. Ramai yang meratak. Mungkin mereka dah solat dulu sebelum tu. Itulah kita kata sayanglah. Keutamaannya terlepas. Patutnya masuk Raudah solat tu. Yang mana solat dalam Raudah berdoa dalam tu adalah tempat yang mustajab doa. Dan gandaan solat sunat dalam Raudah itu luar biasa lah. Tak jumpa dalam tempat lain. Paling tidak 1000 rakaat dalam Masjidin Nabawi. Apatah lagi dalam Raudah tu. Tiba-tiba kita pergi duk guling-guling, duk lesek-lesek dinding itu. Apa faedah dia? Nah, tu kita kata beza. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nampak beza tu. Kalau kita pergi, of course kita nak duduk dalam Allah kalau boleh. Memang kita carilah, memang kita kejarlah. Tapi kita tahu masuk dalam tu untuk buat apa. Adakah pergi duduk guling-guling, duduk lesek-lesek badan di dinding pagar makam Rasulullah? Itu tidak. Yang kita nak adalah solat dan berdoa di situ kerana Raudah ada fadilat-fadilat khusus tempat itu yang sahih. Dan ziarah Rasulullah of course dengan menyampaikan salam, dengan berdoa pada Rasulullah, selawat, itu biasalah benda-benda umum itu. Tapi tidaklah sampai ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, keluarlah kubur, selamatkanlah umat ini, tolonglah keluar kubur, keluar sekejap apa dah. Tidaklah. Tak bolehlah begitu. Tapi cara mereka tu seolah-olah macam tu. Kita tak katalah mereka buat begitu, tapi cara ekspresi tu seolah-olah gitu. Nah, seolah-olah gitu. Maka balik buat cerita lah. Oh, tadi aku nampak Rasulullah tiba-tiba ada cahaya keluar menjelma. Macam-macam.
Kau dah menjadi seorang muslimah kita gitu tu, yang mengaku Rasulullah, tiba-tiba Psycho Rasulullah Ustaz, tak Nabi. betul kot rasanya dia tu. Ada masalah Dia ada mental kan. depression sikit lah. Isu-isu. Dia merepek-repek sangat dekat sana pun. Tak satu Okay Ustaz, lah, apa kalau Kak dengar apa Ustaz cakap, sebenarnya kita nak masuk syurga kerana rahmat Allah, salah satu sebab lagi tak boleh nak nilai amal soleh kita tu sebenarnya mana ada sama timbangan dengan syurga. Nilai syurga tu besar. Jadi kalau nak masuk syurga tu mestilah dengan rahmat Allah, bukanlah kerana amal soleh. Cuma amal sekali, soleh tu nak melayakkan kita dapat rahmat. ya betul, tak layak lah. Kalau kita semata-mata kerana amal soleh kita, Allah malu kot. Itulah Nanti malu. kita tengok pun Allah ni je. Duk ingat banyak dah. Itulah. Apa nama Kak Anis ni kata apa dia? Sama lah Ustaz dengan mak saya. Apa yang sama ni? Tu tadi kalau balik main rumah anak tu nak balik. Betul. Bukan mak Kak Anis je, mak semua orang. Semua. Nanti kita pun jadi mak ayah pun lagu tu jugalah. Nanti Betul. anak kita dah ada menantu pun, sebahagian pun dah ada ramai ni, dah ada anak menantu masing-masing. Berapa lama kita boleh pergi duduk rumah orang ni? Yalah, rumah anak kita, tapi still lah kan. Nah, Keselesaan saya mula-mula tak faham dan kecil hatilah kita kenapa tak suka mari rumah kita ni kan. Tapi lama-lama bila orang tua sendiri bagi, maksudnya kalangan orang tua sendiri yang bagi pandangan, kita pun dengar, okey, baru faham. Lepas tu saya pun yalah, menerimalah, terpaksalah menerimalah kan. Tak kata apa lagi. Rupa-rupanya mereka ni bila duduk rumah kita ni, walaupun rumah anak sendiri, tetap tak selesa lah nak masuk tandas, nak buka kain pelekat, nak kain tualan, nak berak, nak kecing. Maksudnya tak selesa, nak tidur. Tidak rumah dia, tidak tempat dia. Nah, hatta ayah saya ni semenjak adik bongsu saya meninggal, bilik adik bongsu tu memang tempat dia duduk tidur dan dia duduk semayang, baca Quran apa semua tu. Jadi dia dah macam tempat dia macam bilik dia buat. Bilik dia memang bilik dia buat beribadah apa semualah. Duk sembahyang sunat, tahajud lah apa semua, duk baca Quran apa semua, duha dalam bilik tu lah. Jadi katil adik saya meninggal tahun 2016 tempoh hari tu, accident tu. Jadi bila rutin tu tak ada, mari dah seminggu duk pening 2-3 hari, rutin tu hilang. Itu yang dia pun resah gelisah lah. Itu lah. Kita pula pergi semayang, dia ajak kedai mamak. Dia punya minat sendiri lah, begitulah. Jadi saya pun kemudian saya redha lah, saya faham. Kita pun semua saya fikir tak perlu nak kecil hati lah kalau itu yang berlaku. Kerana saya yakin kita pun esok macam tu juga. Kita yang kemudian nanti ada anak cucu ada menantu ada anak menantu ni pun akan macam tu juga rasanya nanti insya-Allah. Jadi kita habis itu Kak Liza 10.30 dah. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih semua. Kena dah tulis dah ni. Minggu depan takut lupa lagi kisah 4 dah habis kan. Minggu depan kita sambung kisah nombor 5. Kita doakan Kak Syida supaya cepat sembuh, sihat seperti sedia kala insya-Allah. Kak Syida pening kepala. Syafahullah, syifaan ajilah insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey semua, assalamualaikum. Terima kasih banyak atas doa tadi. Saya dah siap hantar thesis tadi. Harapnya 2-3 bulan lagi boleh viva dan selesailah insya-Allah. Masih semua atas doa. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz.